Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami dalam webinar JPPKK dan kita tengok ini adalah webinar siri kedua yang kita adakan, siri pertama yang kita adakan pada tahun 2021 dan ini adalah track pertama PDPDT dan hari ini bermulalah track pertama. So pada kali ini kita akan melihat pensyarah-pensyarah daripada Politeknik untuk Politeknik pula untuk mereka berkongsi pendapat, best practices, amalan-amalan terbaik, reka-cipta yang inovatif untuk PDP ya. Jadi kita seperti mana yang saya kata tadi, kita ada 3 tempat yang mana kita akan pergi melawat. Yang pertama, sesi pertama adalah daripada PIS, sesi kedua adalah PPD dan yang ketiga kita ke Polisas. We would like to carry on with the second presenter, the third presenter, I'm sorry, from PPD, Port Dickson. Cik Azruddin, are you there? Ya, saya di sini. Ada sana? Okey, kita dengar daripada Cik Azruddin yang akan bercakap on programming, right? The use of programming sebagai tips for dummies, kaedah yang digunakan untuk menyampaikan kuliah dan amali programming. So, inilah dia yang dikatakan macam soalan bagaimana kita nak memastikan bahawa kelas-kelas amali kita sentiasa berjalan walaupun dalam keadaan COVID. Jadi kita dengarlah daripada Encik Muhammad Azruddin Shah daripada Politeknik Port Dickson yang akan berkongsi dengan kita about half an hour mengenai dengan pengalaman beliau di mana kelas pengaturcaraan telah dilaksanakan secara dalam talian. Jadi dengan tidak bermasa saya serahkan kepada Encik Muhammad Azruddin. Silakan. So terima kasih kepada Guru setia di atas peluang dan penghargaan yang diberikan pada saya untuk berkongsi berkenaan dengan kaedah yang saya gunakan dalam pengajaran subjek programming. Untuk pengajaran pengaturcaraan online ni, saya nak kata sampai akhir sangat tak ada, cuma beberapa kaedah saya gunakan berpandu kepada pemerhatian dan saya buat kajian di YouTube lah berkenaan dengan pengajaran secara programming lah. So sini saya akan kongsi sedikit lah berkenaan dengan kaedah yang saya gunakan dalam pengajaran programming secara atas talian. So nak kata saya pakar sangat tak adalah. Just a tip for me lebih kepada pensyarah yang baru mengajar untuk subjek programming lah, sebab saya dapat amanah untuk mengajar subjek programming ni pun pada semester lepas ketika pengajaran secara atas talian lah. So saya teruskan. So ini adalah reaksi normal bagi pensyarah engineering terutama yang tiada background dalam komputer untuk mengajar subjek programming. Kebanyakan pensyarah engineering ni menolaklah untuk mengajar subjek programming, terutama subjek C++ lah. Walaupun pada hakikatnya C++ ni mudah aja. English language sebenarnya tak ada banyak, tak ada suka apa sebenarnya. So ini respon standard. Saya pun hadapi masalah yang sama, stres macam mana nak mengajar dengan kaedah online lah. Ini cabaran yang saya hadapi dalam saya melaksanakan pengajaran secara atas talian lah. Yang pertama, pelaksanaan kuliah dan amali. Bagaimana kaedah ataupun cara yang saya perlu gunakan untuk saya lakukan proses PNP saya. Yang kedua, macam saya katakan tadi, saya maklumkan tadi, saya baru first time mengajar subjek programming semenjak saya mengajar tahun 2004. Ini satu cabaran lah. Masalah ketiga yang saya hadapi, masalah internet. Sini untuk makluman semua, pada peringkat awal saya lakukan secara live streaming ataupun live meeting. Saya gunakan Zoom, saya gunakan Google Meet, saya gunakan Jitsi, everything semua saya gunakan. Tapi hadapi masalah adalah pada pelajar apabila hadapi masalah pelajar yang internet dia ada masalah. Contoh tak stabil, lagging, lepas tu data habis. So saya langsung memberi kesan kepada kehadiran pelajar. Dan yang terakhir cabaran dia adalah capaian peranti. Sebab seperti yang kita maklum, kebanyakan pelajar politeknik ni terutama untuk engineering di Politeknik Port Dickson, rasa saya hampir 50% adalah dari kalangan B40. Yang mana capaian peranti untuk internet hanya bergantung pada handphone sahaja. So handphone tu kalau dia punya spek yang rendah akan hadapi masalah lah untuk online. So ini adalah cabaran-cabaran yang saya hadapi lah. So daripada cabaran ni saya rangka kaedah bagaimana saya nak mengajar amali dan kuliah secara atas talian. Di sini saya lakukan 2 kaedah, iaitu kaedah rakaman
dan kaedah perbincangan. Semasa kaedah pengendalian pengajaran kuliah, saya lakukan dua kaedah ni lah. Seperti saya maklumkan tadi, saya buat video pengajaran melalui channel YouTube saya sendiri, iaitu MA Channel. Video pengajaran ni saya rakamlah menggunakan OBS, yang mana terutama untuk saya yang baru first time mengajar ni, kebarangkalian untuk berlaku dia punya pause masa mengajar tu besar. So bila saya buat video pengajaran, segala pause tu dapat saya buang supaya menunjukkan pengajaran saya ni lebih lancar, smooth, umpama macam saya master dalam subjek programming lah, walaupun pada hakikat baru semester lepas saya dapat subjek ni. Jadi bila kaedah pakai video pengajaran ni lebih confident, lebih yakin untuk saya buat pengajaran saya. Dan kaedah yang kedua saya buat untuk sesi pengajaran kuliah ni, saya buat sesi perbincangan. Ini perlu juga kita buat sebab seperti yang ramai tahu, apabila kita gunakan YouTube, video pengajaran, kita tak dapat melakukan perbincangan ataupun interaktif dua hala antara saya dengan pelajar. So salah satu kaedah yang saya buat adalah menggunakan sesi perbincangan, iaitu menggunakan live meeting, Zoom, Microsoft Teams, Jitsi. Selain daripada itu saya gunakan juga platform CDOS dan juga WhatsApp. Di sini saya lupa nak tambah satu lagi, saya gunakan juga live streaming dengan pelajar. Jadi dapat juga respon dengan pelajar. Tapi bila buat live streaming, dia agak live streaming gunakan YouTube live ni dia agak berat sikit berbanding gunakan Facebook live. Itu cabaran dia lah bila buat guna YouTube. Tapi lebih mudah dan lebih sesuai untuk pelajar berbincang menggunakan WhatsApp. CDOS pun pelajar ada masalah. Kadang saya dah add banyak kali pun dalam CDOS sistem, dia kata nama dia masih tak ada. Tapi bila gunakan WhatsApp, respon daripada pelajar tu lebih cepat. Sebab seperti kita maklum pun, WhatsApp dia punya ni tak terlalu besar, light sikit berbanding CDOS. Pelajar tak pasal login apa semua, jadi masalah pada pelajar. So bila WhatsApp dia lebih mudah lah. Tu kaedah pengajaran secara kuliah yang saya buat. Dan kaedah kedua, cabaran dia adalah bagaimana saya nak buat mengajar subjek programming seperti yang kita sudah maklum. Programming ni kita perlu skill, kemahiran. Jadi bagaimana? Dan untuk makluman semua, saya pernah buat juga live streaming mengajar penulisan skrip, penulisan atau cara secara live meeting. Tapi seperti yang saya terangkan awal tadi, masalah dia adalah masalah attendance. So bila pelajar tak dapat attend saya punya live meeting saya, pengajaran secara live, jadi pelajar tertinggal. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, saya lakukan kaedah yang sama juga, iaitu video rakaman. Tapi untuk video rakaman kali ini, saya buat review video daripada YouTube, sumber YouTube. Sini kita perlu kena pasti video yang mana sesuai untuk digunakan bagi review amali kita. Untuk subjek programming ni, di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, saya lakukan review untuk konten di real learning sebab kaedah pengajaran atau arahan atau cara yang digunakan similar dengan nota pengajaran saya yang saya gunakan. Dan yang kedua juga, saya still lakukan sesi perbincangan seperti yang saya telah terangkan tadi juga tadi. Perlu juga buat sebab kita nak dapat respon daripada pelajar sama ada faham ataupun tidak, jelas ataupun tidak pengajaran yang saya buat berdasarkan video tu lah. Itu dua kaedah yang saya gunakan. Itu saya maklumkan awal tadi, nak kata saya pandai sangat pun tak ada. Cuma saya gunakan kaedah yang memudahkan. Saya bersetuju juga dengan dua panel awal tadi, yang mana apabila kita nak buat pengajaran secara atas talian, yang pertama paling penting kita comfortable dengan sesuatu software. So untuk di sini, saya kongsi sini adalah software yang lebih comfortable saya guna, kaedah ataupun kaedah yang comfortable saya guna ialah melalui video rakaman, dan saya buat review. Itu lebih comfortable, lebih yakin, lebih berani untuk saya buat berbanding saya buat live meeting. Kadang pun ada pause sebab saya pun terpaksa still dalam study lagi. Sampai sekarang pun saya masih lagi still learning dalam C++ punya language supaya untuk semester akan datang ni lebih lancar untuk sesi pengajaran saya. Saya rasa tak ada masalah untuk kebanyakan pesyarat engineering armnya untuk ajar subjek programming sekiranya menggunakan dua kaedah yang saya kongsikan ni. Lebih mudah, lebih interaktif dan lebih fleksibel kepada pelajar. Ini tips-tips dia macam mana saya buat pengajaran secara atas talian untuk programming ni lah. Pertama, berani dan yakin sebab kalau kita tak berani dan tak yakin dengan diri kita, memang rakaman kita akan tak jadilah. Seperti yang dimaklumkan oleh dua panel awal dan panel yang kedua tadi pun maklumkan juga, sekiranya kita tak mulakan first step, maknanya sampai bila pun kita tak akan bergerak ke mana-mana lah, kita akan berada di situ. Yang kedua, dengan menggunakan video pengajaran ni juga kita dapat kena pasti mana
bahan kuliah yang menarik untuk kita gunakan. Lebih interaktif kita boleh gunakan. Banyak video lagi kita dapat gunakan tanpa lagging ketika kita buat live meeting. So pelajar pun hadapi masalah nak attend kita punya live meeting. Berbanding kita buat video rakaman, dia lebih fleksibel, size pun tak begitu besar, tak terlalu berat nak tengok. Yang ketiga, pemilihan video amali yang ringkas, padat dan bersesuaian dengan subjek yang kita ajar. Yang keempat, faham bahan pengajaran kita, sebab kalau tak faham memang susahlah seperti yang kita tahu dah kita sebagai pengajar. Dan yang kelima, gaya persembahan. Nak kata gaya persembahan, saya punya gaya persembahan tu kadang pada peringkat awal dah sampai sini pun ada ketika juga macam pembaca berita juga intonasi, still sekata. Tapi kita pelbagaikan supaya video kita nampak lebih menarik untuk kita persembahkan kepada pelajar untuk kita tontonlah. So, daripada dua kaedah yang saya terangkan tadi, sini saya senaraikan perisian yang saya gunakan untuk proses rakaman dan pengajaran saya lah. First, seperti saya maklumkan awal tadi, saya gunakan rakaman menggunakan platform OBS. Kenapa saya gunakan OBS? Sebab dia free, mudah untuk digunakan. Dan rasa saya kebanyakan YouTubers pun memang gunakan OBS untuk rakaman. Yang kedua, perisian suntingan yang saya gunakan Filmora sebab saya lebih fleksibel dengan Filmora. Terdapat macam-macam juga lagi software untuk kita buat editing. Maybe setiap orang ada dia punya editing software yang dia nak gunakan lah. Tapi saya lebih prefer kepada Filmora. Dan untuk editing gambar, saya gunakan Picture Edit yang dapat dalam Microsoft. Sini saya tak nyatakan Adobe sebab Adobe dia sukar sikit dan saya nak belajar balik saya agak berat, macam malas sikit. Jadi saya lebih pada prefer guna Picture Edit yang lebih light dan tak ada berat macam-macam. So itu untuk perisian yang saya gunakan untuk proses pengajaran saya bagi subjek programming. Dan peralatan, kalau anda perhatikan tiga-tiga peralatan yang saya senaraikan ni terdapat pada kita punya laptop. Sebenarnya peralatan yang digunakan adalah satu biji laptop saja. So tak ada masalah untuk kita buat rakaman di mana-mana. Untuk makluman semua, saya pernah buat rakaman pengajaran saya di dalam bilik pesyarah yang crowded, agak bising, tapi saya dapat kurangkan noise. Itu kelebihan menggunakan OBS. Noise keliling kita boleh kurangkan pada kadar paling minimum supaya tak mengganggu kita punya video rakaman. Ini adalah contoh-contoh video pengajaran saya dan video review amali saya yang saya letak pada saya punya channel, MN channel tu. Kalau boleh jangan lupa subscribe, like, share, tekan butang lonceng. Itu kata-kata biasa untuk YouTubers lah. So ini antara konten-konten yang saya gunakan untuk subjek programming. Tapi cabaran yang paling besar yang dihadapi bila kita buat video rakaman ni adalah masa dan kerajinan. So sekiranya kita agak malas, memang kita tak buatlah video rakaman kita. Untuk peringkat ni memang saya paksa diri saya untuk buat video pengajaran saya bagi kegunaan pelajar saya. Dan alhamdulillah lah saya dapat cover all the 5 topik untuk fundamental programming bagi kegunaan pelajar. Selain daripada itu, contoh video review amali pula saya sediakan. Ini yang saya katakan tadi, saya buat review untuk video daripada channel YouTube Real Learning. So dia lebih mudah untuk kita buat lah. Ini kaedah. So mudah untuk kita buat tanpa perlu kita nak master kita buat writing kita punya programming, tapi in the same time kita boleh buat pengajaran kita lebih confident, pelajar pun lebih faham. Okay, daripada sepanjang satu semester saya buat pengajaran menggunakan YouTube, saya ada buat sedikit kaji selidik berkenaan keberkesanan tersebut. Yang pertama, kalau perhatikan sini, lebih 90% responden iaitu pelajar bersetuju saluran YouTube lebih bersesuaian untuk digunakan bagi proses pengajaran kerana ia lebih interaktif dan menarik minat pelajar bagi memahami dan mempelajari subjek programming. Ini soal sidik yang saya buat setelah saya habis pengajaran saya menggunakan YouTube lah. Di mana kalau anda perhatikan situ, terdapat lebih 80% pelajar yang mempelajari subjek ni, subjek fundamental programming ni, apabila gunakan saluran YouTube, dia lebih menarik minat dia untuk belajar subjek ni. Dan kaedah bukan YouTube juga ni lebih menarik daripada kaedah konvensional. Kaedah konvensional pun sedia maklum lah, kita buat face to face pengajaran. So secara langsung tak ada masalah kita gunakan saluran YouTube untuk kita buat proses pengajaran. Apa sahaja proses pengajaran untuk kita buat. Lupa saya nak maklumkan, untuk kaedah yang saya kongsikan ni, maybe kita boleh gunakan juga untuk subjek software yang lain. Contoh macam untuk engineering, electrical engineering, kita ada embedded robotik,
kita ada IoT punya program. So kita boleh selitkan kaedah ini untuk memudahkan proses pengajaran. Jadi apabila kita buat proses pengajaran secara atas talian, tak ada masalah untuk pelajar memahami segala penyampaian pengajaran kita. Selain daripada itu, lebih 90% responden menyatakan masa pembelajaran lebih fleksibel untuk ditonton. Disebabkan oleh saluran YouTube ni, dia boleh akses bila-bila masa. Mana kalau anda tengok situ, 67.4% menyatakan dia menonton video pengajaran saya ni bila-bila masa, dia tak tetap masa. Dan 27.9% pula menonton ketika waktu malam. Jadi secara langsung menunjukkan data mereka tidak terlalu kita tetapkan masa tu je nak guna. Jadi dia boleh tengok bila-bila masa. So, tu saya katakan tadi, kita gunakan saluran itu, kita buat rakaman, pelajar boleh tonton bila-bila masa, di mana sahaja tanpa perlu dia terlalu fix ikut jadual waktu. Contoh kalau jadual waktu saya dulu mengajar, tak silap saya jam 12.30 hari hingga 1 petang. Yang mana kalau ikut teori pembelajaran pun, waktu tu adalah waktu tepu untuk pelajar belajar. Lepas tu sumbat pula dengan teori programming, memang confirm mengantuk. Jadi daripada situ saya buat, itu yang saya katakan, saya buat rakaman. So pelajar bila-bila masa boleh tonton tanpa menyatakan, oh cik tak boleh lah, ada data habis, oh cik tak boleh lah, internet lag. Tak ada masalah untuk mereka tonton video saya. Jadi untuk kita memantau kehadiran pelajar yang menonton video kita, kita boleh letakkan QR code dalam kita punya video. Jadi pelajar boleh scan QR code, isi data dan terus send dalam Google Form. Jadi menunjukkan kehadiran dia menonton video itu. Selain itu, kalau biasanya kita malas untuk buat QR code, sebab dalam video-video pengajaran saya ada juga saya tak letak QR code. Bagaimana kita nak kesan kehadiran, saya minta pelajar untuk tulis pada ruang komen kesimpulan pengajaran saya ataupun poin-poin penting yang saya nyatakan. Diorang kena listkan berapa poin-poin penting. Jadi diorang list itu adalah kehadiran mereka pada video pengajaran saya. Itu saya pantau kehadiran mereka. So itu saja. Ringkas saja sebab saya lebih pada perkongsian bagaimana saya gunakan pengajaran programming saya untuk semester yang baru ni. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Muhammad Azruddin, so very interesting. Saya cukup minat dengan you punya opening statement yang mengatakan selagi kita tak cuba dan kita tidak boleh tahulah apa kelebihan yang ada pada teknologi yang boleh kita bantu. I'm sure banyak pitfalls ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh semua lecturers apabila menggunakan pakai teknologi ini. Jadi saya dapat tahu bahawa you have got a YouTube channel dan I think you punya subscriber pun dah begitu banyak. Kita mintalah kalau boleh cakap sikit kalau boleh on creating your own YouTube channel. Apakah you punya own you rasa the strong tips untuk memastikan bahawa orang datang nak tengok dan belajar dan sebagainya. Is there any way that you can just share that? Okey, untuk konten-konten yang saya buat ni, saya pun masih learning lagi daripada beberapa YouTuber-YouTubers yang lain. Tapi yang boleh saya katakan tadi, kita cuba pastikan konten yang kita buat tu tidak terlalu flat. Ataupun kata lain tak terlalu kadang jangan, kalau memang kita pengajar, konten kita memang educational, tapi ada ketika tu jangan terlalu 100% terlalu educational lah, apa saya cakap saya pun tak tahu. Terlalu macam subjek yang kita nak ngajar, tapi kita kena selitkan beberapa isi-isi lain dalam pastikan bahan yang kita nak ajar tu, video kita nak ajar tu menarik. Bagi contoh sikit, just a small example. Kita selitkan video-video. Macam saya kata awal tadi, video-video kita selitkan juga dalam pengajaran tersebut. Dalam video pengajaran pun kita selit video-video yang menarik pelajar supaya dia sentiasa tengok video kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan video pengajaran kita kalau boleh tidak lebih daripada 15 minit. 10 ke 15 minit itu adalah waktu aktif untuk seseorang viewer tonton kita punya view. Sekiranya lebih 15 minit, confirm dia akan skip to end. Jadi kita pun rugi pada kita punya view, rugi kita punya time view. Lepas tu apa yang kita nak sampaikan pun tak tercapai jugalah. Pada MA Channel juga saya bukan tumpuk pada pengajaran saya juga. Saya tumpukan juga kepada cancer awareness. Berkenaan dengan diet cancer awareness lah yang disampaikan oleh isteri saya. So dapat kali dan YouTube channel ada banyak topik lah, banyak benda yang
boleh orang kata membawa minat ramai orang dan bukan sahaja pada PDP. Jadi ia menjadi satu orang kata resource center di mana orang datang untuk belajar dengan lebih lagi on numerous topics. So itu adalah your secret sauce recipe lah. Saya rasa yang boleh So make sure it's interesting. Kita pelbagaikan. Kita pelbagaikan. Dan kita dapat tengok bahawa ramai orang dapat masuk dan sebagainya. Okey, juga untuk petang ini untuk dapatkan tips menjadi pensyarah sebagai content creator. Okey, kita akan ada lebih slot pada petang ini yang mana kita akan dengar daripada pensyarah-pensyarah bagaimana to become a content creator yang very effective type of content creator supaya your content dapat dilihat oleh pelajar-pelajar dan dia become viral and so on and so forth. So terima kasih saya nak ucapkan pada Encik Muhammad Azrul daripada Politeknik Port Dickson. Thank you so much on your presentation and sharing.